Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Sumber Seminggu edisi 27 Ogos 2022 bersama saya Faridah Amiratul. Kita mulakan berita utama minggu ini yang turut mendapat liputan antarabangsa. Mahkamah Persekutuan telah mengekalkan sabitan ke atas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berhubung penyelewengan dana RM42 juta SRC International Sendirian Berhad. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat ketika membacakan keputusan 5 panel hakim itu berkata, mahkamah tidak mendapati sebarang kesalahan dalam penghakiman yang dibuat hakim bicara ketika itu iaitu Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Beliau berkata susulan keengganan pihak pembelaan memfailkan sebarang hujahan, panel tiada pilihan lain selain memberi fokus kepada 94 alasan rayuan yang difailkan melalui petisyen sebelum ini. Menurutnya, Mahkamah Rayuan tepat berdasarkan fakta dan undang-undang dalam memutuskan bahawa Hakim Bicara Mahkamah Tinggi berjaya membuktikan kes prima facie terhadap ketujuh-tujuh pertuduhan. Selain Tengku Maimun, panel itu turut dianggotai Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Tan Sri Tengku Abang Iskandar Abang Hashim serta Hakim Mahkamah Persekutuan terdiri daripada Datuk Nalini Patamanatan, Datuk Mary Lim Tiam Suan dan Datuk Muhammad Zabidin Muhammad. Dengan itu, beliau berkata permohonan perayu ditolak sebulat suara dan sabitan serta hukuman disahkan. Najib 69 dihantar ke penjara Kajang kira-kira 5.43 petang menaiki sebuah kenderaan utility sukan SUV berwarna hitam diiringi beberapa kenderaan polis dan tiba di penjara pada 6.47 petang. Ketibaan kenderaan yang membawa Najib di penjara berkenaan dikawal ketat dan diiringi beberapa kereta peronda polis. Masih berkisar mengenai Datuk Seri Najib Razak, kali ini perbicaraan kes penyelewengan dana One Malaysia Development Berhad 1MDB berjumlah RM2.28 bilion. Penampilan pertama Najib selepas 2 hari menjalani hukuman di penjara Kajang sememangnya ditunggu-tunggu lensa media. Najib diiringi pegawai penjara dari bilik lokap ke Mahkamah Tinggi 1 di tingkat 4 melalui laluan khas orang kena tuduh OKT dan ditempatkan ke dalam bilik saksi sebelum dibawa melalui laluan dalam terus ke mahkamah. Najib menghadapi 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh suapan berjumlah RM2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Najib diwakili Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah, manakala Timbalan Pendakwa Raya Kanan Datuk Sri Gopal Sri Ram mengetuai pendakwaan. Prosiding bersambung dengan saksi ke-26 pendakwaan, bekas Setiausaha Bahagian Pengurusan Pinjaman, Pasaran Kewangan dan Aktuari BPKA Kementerian Kewangan ketika itu, Datuk Siti Zawiyah Muhammad Desa. Mahkamah Tinggi diberitahu bahawa syarikat 1MDB melanggar prosedur dengan tidak menyalurkan cadangan berhubungan pelaburan usaha sama dengan Petro Saudi International Ltd PSI kepada Menteri Kewangan diperbadankan MKD sebelum membuat keputusan. Siti Zawiyah menambah beliau mengemukakan aduan mengenai perkara berkenaan kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Wan Abdul Aziz Wan Abdullah. Bagaimanapun tiada tindakan yang diambil. Dalam pada itu, pegawai khas bekas Perdana Menteri itu Ahmad Lutfi Azhar berkata, pertemuan Najib bersama keluarga dalam mahkamah sahaja. Perbicaraan bersambung pada 2 September. Berita mahkamah seterusnya. Bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa sumbangan berjumlah RM13.25 juta daripada ahli perniagaan Junaid Asharaf Mat Sharif adalah untuk kegunaan bagi aktiviti kebajikan Yayasan Akal Budi YAB. Ahmad Zahid 69 berkata sumbangan itu bukannya untuk kepentingan beliau. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu ketika disoal balas Timbalan Pendakwa Raya TPR Muhammad Afif Ali semasa membela diri atas 47 pertuduhan iaitu 12 pecah amanah, 8 rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram. Menyentuh mengenai dana YAB berjumlah RM1.3 juta yang diberikan kepada Persatuan Bola Sepak Polis Diraja Malaysia PDRM pada 2015, Ahmad Zahid berkata dana itu adalah berbentuk pinjaman dan bukannya tajaan. Katanya dana itu diminta oleh menantunya Datuk Zul Hisham Zainal yang juga ahli perniagaan sebagai bantuan kewangan kepada pemain serta kaki tangan Persatuan Bola Sepak itu yang sudah 4 bulan tidak dibayar gaji.
Ahmad Zahid bersetuju dengan cadangan Timbalan Pendakwa Raya Nur Aisyah Ahmad Zakiuddin bahawa beliau yang mengarahkan bekas setiausaha eksekutifnya Major Mazlina Mazlan atau Ramli untuk menyediakan cek 1.3 juta ringgit itu kepada Persatuan Bola Sepak tersebut dan telah menandatangani cek berkenaan. Ahmad Zahid turut menafikan itu adalah satu kesalahan pecah amanah kerana wang tersebut telah dibayar semula kepada YAB. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira bersambung Isnin ini. Beralih ke perbicaraan Presiden Muda Syed Saddiq Said Abdul Rahman yang berlangsungnya pada hari sama. Pihak pembelaan gagal mendapatkan salinan rakaman percakapan seorang saksi utama pendakwaan yang direkod Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam perbicaraan kes pecah amanah dan pengubahan wang haram. Ini berikutan keputusan Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Azhar Abdul Hamid yang menolak permohonan Peguam Gobind Singh Dio untuk mendapatkan salinan percakapan saksi pendakwaan ke-13 bekas penolong Bendahari Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Rafiq Hakim Razali. Sebelum ini Gobind berhujah pernyataan yang dirakam oleh SPRM pada 2020 itu penting kerana wujud dua senario bercanggah yang diberikan oleh saksi tersebut berhubung kutipan dana untuk tujuan kempen ahli Parlimen Muar itu. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Syaharuddin Wan Ladin bagaimanapun memohon permohonan itu ditolak atas alasan pembelaan gagal meyakinkan mahkamah bahawa mereka telah memenuhi syarat di bawah Seksyen 51 Kanun Tata Cara Jenayah. Syed Saddiq 29 didakwa bersubahat dengan Rafiq Hakim yang diamanahkan dana berjumlah RM1 juta untuk melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakan dana itu pada 6 Mac 2020. Bagi pertuduhan kedua, Syed Saddiq didakwa menyalahguna RM120,000 daripada akaun Maybank Islam Berhad milik Armada Bumi Bersatu Enterprise untuk diri sendiri antara 8 dan 21 April 2018. Ahli Parlimen Muar itu juga berdepan dua pertuduhan melibatkan diri dalam aktiviti pengubahan wang haram. Dari mahkamah kita ke berita seterusnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad sekali lagi menegaskan tidak mempunyai isteri bernama Zainab Saleh seperti dakwaan Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli. Beliau membuat kenyataan tersebut pada Jumaat sekaligus meminta pihak yang menuduhnya bermuhasabah. Dalam kenyataan tersebut, Abdul Latif turut menyatakan tiada ahli keluarganya yang terlibat dalam bisnes melibatkan pembekalan atau pembinaan kapal LCS. Terdahulu, Rafizi mendakwa syarikat palsu yang menjadi syarikat pembekal alat ganti kepada projek pembinaan kapal tempur pesisir LCS adalah milik isteri kepada Abdul Latif iaitu Zainab Saleh. Beliau mendakwa dua syarikat palsu menggunakan nama Alizes Marine berdaftar di Malta dan di Labuan yang mendapat bayaran sebanyak RM210 juta bagi alat gantian daripada projek kapal LCS. Rafizi juga mendakwa semakannya menunjukkan skim menyeleweng dana awam daripada projek LCS dibuat selama bertahun-tahun dan dengan penuh perancangan. Latif ketika itu menjawat jawatan Timbalan Menteri Pertahanan bagi tempoh 2008 hingga 2013 dengan Menteri Pertahanan ketika itu ialah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dari nasional kita ke berita politik. Keputusan PKR untuk bertanding menggunakan logo Pakatan Harapan PH pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan datang adalah kerana mengambil iktibar daripada apa yang berlaku dalam beberapa pilihan raya negeri PRN baru-baru ini. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, PKR berpandangan adanya keperluan untuk menggunakan logo sendiri sebelum ini. Namun jelasnya ia seakan menggambarkan bahawa terdapat perpecahan dalam Pakatan Harapan seperti yang berlaku dalam pilihan raya Johor sebelum ini. Untuk itu, satu reka bentuk baharu logo tersebut juga akan dipertimbang bagi memberi imej dan nafas baharu dalam usaha gerak kerja PRU15. Bagi Parti Pakatan Sabah dan Sarawak, Anwar berkata, terpulang kepada budi bicara kepimpinan mereka untuk menggunakan logo gabungan itu pada PRU15.
Jelasnya mereka boleh membuat keputusan untuk menggunakan logo parti mereka sendiri atau logo pakatan. Kenyataan Majlis Presiden PH berkenaan dikeluarkan secara bersama oleh Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu, Setiausaha Agong DAP Anthony Lok Siu Fuk dan Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO Datuk Seri Wilfred Madius Tangau. Berita seterusnya. Kementerian Kesihatan KKM memandang serius isu golongan selebriti yang menonjolkan tingkah laku seperti merokok dan menghisap vape di khalayak ramai. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, tingkah laku sedemikian menunjukkan contoh yang tidak baik kepada masyarakat terutama kepada kanak-kanak dan remaja. Justru KKM menyeru setiap lapisan masyarakat termasuk artis dan selebriti untuk membantu usaha KKM bagi memastikan perbuatan merokok dapat dijadikan sebagai satu budaya yang tidak diterima lagi dalam kalangan masyarakat. Terdahulu, vokalis kumpulan Hujan Noh Saleh menjadi bualan apabila dia muncul memperaga pakaian Kuala Lumpur Fashion Week 2022 KLFW 22 sambil memegang rokok. Biarpun rokok itu tidak dinyalakan dan hanya menjadi props tambahan, gaya peragaan Noh itu mencetuskan rasa kurang senang netizen dan menyifatkan ia tidak wajar. Kita terus ke berita yang menggembirakan rakyat Selangor. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari pada Jumaat menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Rumah Idaman Bukit Jelutong. Amiruddin berkata projek melibatkan pembinaan sebanyak 1,260 unit pangsa puri dengan keluasan 1,000 kaki persegi dijangka siap pada suku ketiga tahun 2025. Amiruddin berkata pihaknya yakin rumah idaman Bukit Jelutong ini akan meningkatkan kualiti hidup penduduk Selangor dan sesuai dengan kehidupan individu kelas pekerja dan keluarga muda. Katanya pembangunan ini akan menampilkan pelbagai keselesaan termasuklah setiap unit rumah mempunyai 3 bilik tidur dan kelengkapan separa perabot dengan harga RM250,000 seunit. Rumah Idaman merupakan antara inisiatif kerajaan negeri menerusi Iltizam Selangor Penyayang bagi membantu keluarga berpendapatan rendah B40 memiliki kediaman selesa dengan menyasarkan pembinaan sebanyak 45,760 rumah idaman menjelang 2026. Terletak di lokasi strategik, kawasan perumahan berkeluasan 10.5 ekar itu dilengkapi pelbagai kemudahan asas serta menawarkan dek panorama laman golf dan taman rekreasi. Mempunyai 3 bilik tidur dan 2 bilik mandi, setiap unit diberikan set televisyen, peti sejuk, kabinet dapur, almari pakaian, pemanas air, pendingin hawa dan 2 parkir. Kemudahan lain termasuk kolam renang, gimnasium, dewan serbaguna, gelanggang badminton, prasekolah, bilik bacaan, taman permainan, trek jogging dan taman atas bumbung. Beralih ke berita Hari Kebangsaan yang akan disambut pada minggu hadapan. Kira-kira 50,000 orang dijangka membanjiri Dataran Merdeka pada 31 Ogos ini bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan ke-65. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Muhammad Mantik berkata, orang ramai sudah tidak sabar menyaksikan detik bersejarah itu selepas 2 tahun negara tidak mengadakan sambutan berkenaan secara besar-besaran berikutan pandemik COVID-19. Sementara itu, Muhammad berkata antara kelainan sempena acara sambutan kali ini ialah persembahan orkestra RTM yang dianggotai 65 pemain muzik bagi mengiringi acara persembahan pada hari berkenaan. Katanya kesemua 27 kementerian juga akan mengambil bahagian dalam perbarisan. Dalam pada itu, Polis Trafik Kuala Lumpur berkata sebanyak 18 jalan di sekitar ibu kota akan ditutup dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari pada 31 Ogos ini bagi memberi laluan kepada sambutan tersebut.
global minggu ini dimulakan dengan berita menggemparkan di negara jiran Singapura apabila republik itu bakal memansuhkan undang-undang yang melarang hubungan seks sejenis sekaligus mengiktiraf kedudukan golongan homoseksual. Keputusan itu diumumkan oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong pada Ahad. Singapura yang terkenal dengan nilai konservatif tetapi semakin ramai penduduknya menggesa agar Akta 377A yang wujud sejak era kolonial itu dimansuhkan. Singapura merupakan negara terbaru di Asia yang mengiktiraf hak homoseksual selepas India, Taiwan dan Thailand. Pendirian kerajaan sebelum ini adalah untuk mengekalkan akta berkenaan tetapi juga berjanji untuk tidak menguatkuasakan undang-undang sebagai cara untuk memenangkan kedua-dua pihak. Beliau berkata golongan homoseksual kini diterima dan menghapuskan Akta 377A akan membawa undang-undang negara itu selaras dengan norma sosial semasa. Beliau juga berharap ia membawa sedikit kelegaan kepada golongan itu di Singapura. Bagaimanapun katanya, kerajaan tetap mengutamakan perkahwinan tradisional bagi mengekalkan norma keluarga dan sosial. Di London, puluhan penumpang yang menaiki Eurotunnel Lee Shuttle terkandas selama beberapa jam dalam terowong channel selepas kereta api dari Calais ke Folkestone mengalami kerosakan. Malah kira-kira 100 kenderaan milik penumpang turut berada di dalam kereta api itu. Terowong kereta api sepanjang 50 km itu menghubungkan antara United Kingdom dan Perancis. Lapor BBC, rakaman video menunjukkan penumpang sedang dipindahkan menerusi laluan kecemasan di terowong itu selepas terpaksa meninggalkan kenderaan masing-masing. Kesemua penumpang itu menaiki kereta api lain dan dibawa ke terminal Folkestone di Kent. Jurucakap Eurotunnel berkata, perkhidmatan tergendala itu kini kembali beroperasi seperti biasa. Katanya insiden berkenaan bermula apabila penggera kereta api berbunyi dan perkara itu akan disiasat. Seorang lagi jurucakap berkata, insiden seperti itu biasa berlaku kepada kereta api membawa lori berbanding kereta. Sementara itu, jurucakap itu juga mengesahkan semua penumpang akan dihubungi untuk mengendalikan urusan pembayaran ganti rugi. Langkah jago badminton perseorangan negara Lizzie Jia dalam kejohanan badminton dunia BWF terhenti setakat pusingan ketiga selepas tewas kepada pemain bukan pilihan dari China Zhao Junpeng di Gimnasium Metropolitan Tokyo, Jepun. Turun selaku pilihan kelima, Zijia yang menarik diri daripada mewakili negara dalam Sukan Commonwealth Birmingham baru-baru ini seakan-akan terperangkap dengan permainan lawan sebelum tewas dalam aksi 3 set. Bagaikan ada yang tidak kena dengan jaguh negara itu pada penghujung set pertama sehingga dia ketinggalan 20 berbalas 16 mata dan biarpun cuba melakukan kebangkitan, Zijia terpaksa akur melepaskan set berkenaan dengan kekalahan 21 berbalas 19 mata. Aksi lebih baik dipamerkan pemain berusia 24 tahun itu dalam set kedua sekaligus mengheret perlawanan ke set penentuan. Bagaimanapun, Zijia terpaksa menerima keputusan tewas 21-19 dengan kemenangan yang diraih pihak lawan selepas bertarung selama lebih 65 minit dan akur gagal ke suku akhir. Ratu Terjun Negara Datuk Pandalela Rinong berharap Malaysia Swimming MS akan berusaha mencari lebih ramai bakat dalam sukan terjun. Meskipun berasa sedih dengan situasi terkini sukan terjun, pemenang pingat perak Olimpik Rio 2016 itu mengakui pandemik COVID-19 telah menjejaskan pembangunan atlet junior dalam pasukan kebangsaan serta negeri. Bagaimanapun, anak kelahiran Sarawak itu yakin Malaysia akan menghasilkan penerjun yang baik pada masa akan datang. Jelasnya, perkara itu akan tercetus sekiranya semua pihak termasuk MS dan Majlis Sukan Nasional melaksanakan usaha yang lebih bersepadu dalam mencari bakat baharu. MSN menerusi kenyataan baru-baru ini berkata, beberapa acara dalam olahraga dan terjun digugurkan daripada Sukma ke-20 kerana gagal mendapat penyertaan sekurang-kurangnya 6 negeri.
beralih kepada berita sukan di luar negara. Pemain sensasi Karim Benzema dan Alexia Putellas dinobatkan sebagai penerima anugerah pemain lelaki dan wanita terbaik UEFA dalam satu majlis di Istanbul awal pagi Jumaat. Penyerang Perancis Benzema mengetuai Real Madrid mencipta kemenangan mengatasi Liverpool dalam final Liga Juara-Juara dan meledak 15 gol dalam kejohanan itu. Putellas pula merupakan penjaring terbanyak Liga Juara-Juara wanita ketika membantu Barcelona mara ke final. Malahan, pengiktirafan itu merupakan anugerah kali kedua berturut-turut buat pemain wanita berusia 28 tahun itu meskipun dia mengalami kecederaan lutut yang serius hingga tidak dapat beraksi pada Euro 2022. Sementara itu, Carlo Ancelotti dinobatkan sebagai jurulatih terbaik bersama Real Madrid, manakala jurulatih dari Belanda Sarina Wiegman menerima gelaran jurulatih wanita terbaik selepas membawa England mencipta kejayaan pada Euro di laman sendiri bulan lalu. Akhir sekali kita ikuti berita hiburan. Berdasarkan kisah sebenar, filem Juang memaparkan pengorbanan dan semangat barisan hadapan dalam memerangi COVID-19 bakal menemui penonton pada 8 September ini. Juang hasil garapan 5 sutradara terkemuka iaitu Aziz M. Osman, Yusri Abdul Halim, Mat Lai, Kabir Bhatia serta Osman Ali memberikan penghargaan kepada hero negara. Pengerusi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS, Senator Datuk Seri Zurainah Musa berkata, filem ini memberi gambaran Malaysia sebagai sebuah negara berbilang bangsa yang saling memerlukan semasa mengharungi pandemik. Beliau berkata filem ini memberi inspirasi kepada semua rakyat Malaysia bahawa perpaduan adalah kekuatan dan tiada halangan yang tidak dapat diatasi, termasuklah mengharungi wabak pandemik semenjak 2 tahun lalu. Dalam pada itu, pengarah Yusri ketika ditemui Sumber Kini berkata, Juang filem yang unik dan disifatkan one in a million. Katanya peluang bekerjasama dengan ramai pengarah dan cabaran ketika menyiapkannya juga satu pengalaman menarik. Naskah ini diinspirasikan daripada kisah benar, 6 cerita digabungkan dalam satu filem dan memaparkan jerih-perih kisah-kisah petugas barisan hadapan seperti doktor, jururawat, polis, tentera, penghantar makanan dan ramai lagi. Filem ini menampilkan nama besar dalam industri perfilman seperti Zizan Razak, Zul Arifin, Jan Nani, Izu Islam dan Vanida Imran. Pastikan anda sentiasa bersama Sumber Kini dengan berita lebih menarik dan informatif menerusi laman media interaktif Facebook, YouTube, Instagram dan TikTok Sumber Kini. Assalamualaikum.